Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين آمين يا رب العالمين. الحمد لله syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejak tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, atau diri sendiri, marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala akan segala kelebihan, akan segala kurniaan dan segala nikmat yang Allah Ta'ala sudi berikan kepada kita. Lagi khususnya syukur kita pada Allah Ta'ala akan nikmat Islam ini. Nikmat Islam satu agama yang bukan kita disuruh untuk pilih, tapi kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Islam agama yang bukan disuruh untuk kita memilih, tapi kita dipilih. Islam bukan agama yang kita meminta, tapi dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan kita. Adapun dulu-dulu, orang dulu-dulu, sahabat-sahabat dulu, mungkin mereka berjuang, mereka berjihad semata-mata nak dapatkan Islam itu. Tapi pada kita hari ini, dengan penuh kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi, lahir-lahir Islam. Kita tak perlu nak bermati-matian, kita tak perlu nak berperang, kita tak perlu nak membayar walaupun satu sen pun untuk dapatkan Islam. Maka pada kita nikmat untuk menjadi orang Islam. Apa dia nikmat? Ma yatalazzazu fihi al-insan. Apa dia nikmat? Nikmat ini perkara yang melazatkan bagi insan, yang melazatkan bagi setiap manusia. Itu nikmat. Maka pada kita kelazatan ataupun kesedapan kita, ataupun kita boleh sebut kesenangan bagi kita, itu nikmat. Maka senangnya kita mendapat Islam hari ini, senangnya kita bergelar Islam hari ini. Satu benda yang wajib atas kita syukur, iaitu ni'matul Islam. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kesulang balik, Islam bukan kita berperang untuk dapatkan dia, tapi hari ini kita dapatkan dia dalam keadaan penuh nikmat, penuh kesenangan, dan tak ada apa-apa ujian pada kita untuk dapatkan Islam. Tapi persoalan dia, adakah Islam kita hanya pada nama? Adakah Islam kita hanya pada IC? Adakah Islam kita hanya pada pengakuan bahawa aku orang Islam? Cukupkah sekadar itu? Cukupkah kita boleh sebut aku orang Islam? Tuan-tuan, kalau sekadar pengakuan, kata ulama, pengakuan siapa-siapa pun boleh mengaku. Kan? Islam ni siapa-siapa pun boleh mengaku aku Islam. Seperti mana cintakan Allah, cintakan Nabi. Siapa-siapa pun boleh sebut aku cinta Allah, aku cinta Nabi. Siapa-siapa pun boleh sebut dan buat pengakuan.
Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka Islam bukan sekadar atas nama, Islam bukan sekadar atas IC kita, dan Islam juga bukan sekadar pengakuan semata-mata yang menyebut, mudah sangat bagi kita sebut aku Islam. Tapi Islam itu amalan. Islam itu perbuatan yang menunjukkan kita Islam. Nampak Islam bukan pada pengakuan semata-mata. Seperti mana sahabat-sahabat pun tuan-tuan, bila mana mereka menyebutkan la ahabbuka ya Rasulullah, tuan sahabat-sahabat menyebutkan sedemikian, kita pun sebut kan, uhibbu ya Rasulullah, kami mencintai kamu ya Rasulullah kan. Tapi sahabat menambahkan lam, la uhibbu ya Rasulullah, bukan la nafi, ni la pendek aja, la ahabbuka ya Rasulullah, menyatakan lam itu lam taukid. Segi nahu kan, lam itu lam taukid, maksud lam pengakuan yang sungguh-sungguh. Kami ni benar sungguh-sungguh ya Rasulullah. La ahabbuka ya Rasulullah, aku ni benar-benar sungguh cinta pada kamu ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar sahabat sebut macam tu, la ahabbuka ya Rasulullah, dan Nabi sebut apa? Unzur ma taqulu. Tengok balik hangpa sebut apa. Yang pasal anda sebut apa? Dia ulang balik, la ahabbuka ya Rasulullah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sebut benda bukan main-main, disebut dengan lam taukid. Lam taukid ni lam yang sungguh-sungguh. Maka tak ada nafi lagi, tak suka, tak mencintai. Seperti mana yang Allah Ta'ala firman kan dalam surah Ibrahim juga, nak tengok lam taukid ni, la in syakartum la azidannakum. Gunakan lam taukid. La dibaca dengan taukid. In harfun syarat, bermakna satu benda akan berlaku. La in syakartum bermakna sungguh-sungguh. La in syakartum la azidannakum, aku akan tambahkan kepada kamu sesuatu sungguh, tak main-main. Tuan, kalau kita bagi tahu orang, contoh kita sebut ya'til fulan al-an, akan datang seseorang sekarang. Tuan, contoh kalau orang tanya kita bila dia nak main, kita akan kata satgi dia main. Mungkin satgi dia ada kerja, dia sibuk dia. La ya'til an, dia akan sebut sungguh-sungguh satgi dia akan main. Betul, aku jamin dan aku pasti, menggunakan la, bermakna sungguh-sungguh dia. Maka Allah Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum, maka sungguh-sungguh. Kalaulah Allah Ta'ala tak guna la, tu kalam Allah Ta'ala, takkan Allah Ta'ala nak murung. Ni Allah Ta'ala gunakan la in syakartum, maksud dia sungguh-sungguh, aku akan tambahkan bagi kamu dengan syarat syakartum. La in syakartum, bila mana hampa syukur, sungguh-sungguh aku akan tambah. Maka sahabat sebut apa? La ahabbuka ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni amat mencintai kan kamu ya Rasulullah, sungguh-sungguh mencintai kamu. Maka Nabi sebut unzur ma taqulu, tengok balik, tengok betul-betul hang sebut apa tu. Ulang lagi sahabat, la ahabbuka ya Rasulullah, betul-betul hang sebut ni, hang tengok balik hang sebut apa. Maka Nabi sebut, jika benar kamu mencintai aku, maka persiapkan diri kamu untuk miskin. Tuan, Nabi tak mau pengakuan semata-mata. Sebab itu saya ulang balik, Islam bukan sekadar atas pengakuan. Siapa-siapa pun boleh sebut aku Islam. Hatta orang munafik boleh sebut aku Islam, orang kafir boleh sebut aku Islam, sebab pengakuan. Maka bila sahabat sebut la ahabbuka ya Rasulullah, aku mencintaimu sungguh-sungguh ya Rasulullah, maka Nabi sebut, jika benar kamu mencintai aku, maka siap-siapkan diri untuk miskin. Bermakna ada perbuatan, ada amalan yang mereka kena buat. Benar sahabat tukar pula, sesungguhnya kami mencintai Allah ya Rasulullah, beritahu. Maka Nabi sebut bahawa jika benar engkau mencintai Allah, maka siapkan diri untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Maka nak abang tuan, nak abang bahawa pengakuan saja tak cukup. Baik itu tuan-tuan, syukur kita akan Islam yang Allah Ta'ala beri. Bukan kita disuruh untuk memilih, Islam kita dipilih. Islam bukan kita meminta, Islam kita dikurniakan dengan yatalazzazu fihil insan, dengan kelazatan, penuh kenikmatan dan penuh kesenangan kita dapat Islam. Tanpa perlu berperang, tanpa perlu ada pertumpahan darah, tanpa perlu membayar tasusin pun kita dapat Islam. Maka tuan ulang balik, salah dia sekarang. Islam kita hanya pada nama ke? Islam kita hanya pada IC ke? Ataupun Islam kita hanya pada pengakuan?
Maka pengakuan itu tak cukup nak membuktikan kita benar-benar Islam. Sebab bila Islam ada amal dia, ada perbuatan dia, ada benda yang kita nak kena buat atas dasar kehidupan kita. Maka apa dasar kehidupan orang Islam? Bila mana dia hidup dalam keadaan Islam, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Ini dasar Islam, dasar dalam kehidupan Islam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini dasar Islam, kehidupan. Tidaklah aku hidupkan jin dan manusia itu, tidaklah aku hidupkan manusia itu melainkan aku suruh mereka sembah aku suruh mereka ibadat kepada aku. Maka dasar Islam, kehidupan sebagai seorang Muslim Islam, mereka kena beribadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan Islam, maka syukur kita akan nikmat Islam yang Allah Ta'ala bagi. Maka bila kena kita dihidupkan dalam keadaan Islam, maka dasar kehidupan kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, cukupkah kita sebagai Islam? Ataupun kita nak kena lonjak ke martabat yang lain? Sebab Islam itu pada kita beberapa martabat. Daripada Islam, kita berusaha nak tukarkan Islam menjadi mukmin, iman. Daripada iman, kita usaha nak tukarkan kepada taqwa. Daripada taqwa, kita nak tukarkan kepada ikhlas. Daripada ikhlas, kita nak tukarkan kepada ihsan. Ada setengah ulama sebut ihsan dulu baru ikhlas. Ada setengah ulama sebut ikhlas dulu baru ihsan. Maka yang pasti itu, orang yang ikhlas itu ialah orang yang ihsan. Orang yang ihsan itulah orang yang ikhlas. Maka cukupkah kita berada atas martabat Islam? Tuan-tuan, dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala seru, yang Allah Ta'ala panggil itu siapa? Siapakah yang dalam Al-Quran itu yang Allah Ta'ala banyak seru? Tuan-tuan, pernah dengar ada banyak ada perkataan ataupun kalimah yang menyeru ya ayyuhal Islam. Kita dengar apa? Ya ayyuhallazina amanu. Maka cuba kita, usaha kita daripada Islam, kita nak jadi Muslim. Muslim, orang yang beragama dengan agama Islam dan beramal dengan Islam, itu Muslim. Tengok balik rukun Islam itu 5 perkara kan. Maka Islam wajib atas dia sembahyang, Islam wajib atas dia berpuasa, Islam wajib atas dia mengeluarkan zakat. Itu Islam, rukun-rukun Islam. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka tanda syukur kita dengan Islam, tanda syukur itu kita kena hargai dan menjaga. Bila menjaga, adakah kita boleh biarkan Islam kita hanya atas nama tanpa perbuatan? Maka Islam kita ada perbuatan, ada benda yang kita nak kena buat. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka sulang balik syukur kita pada nikmat Islam yang tak disuruh pilih tapi dipilih, yang tak meminta tapi dikurniakan. Itu Islam kita. Maka wajib atas kita hari ini bersyukur kepada Allah Ta'ala dan senantiasa berdoa pada Allah Ta'ala akan dikekalkan Islam kita hingga ke akhir hayat kita. Sebab apa? Kita nak mati dalam Islam kan? Lalu ni usaha kita, kesungguhan kita sekarang dalam menjaga Islam supaya kita dapat menutup mata, supaya kita dapat menghembuskan nafas yang terakhir atas kata nama aku Islam juga. Bukan hidup saja, mati pun kita nak mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Ta'ala, jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Maka usaha kita sekarang, jom kita usaha sehingga kita hembuskan nafas terakhir dalam keadaan kita Islam juga. Sebab itu kita berdoa penuh pada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub sabbin qulubana ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas agama ini ya Allah. Agama yang Engkau kurniakan dengan penuh kesenangan, maka matikan aku juga dalam agama yang menyenangkan aku ini, iaitu agama Islam ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka syukur kita pertama pada Allah Ta'ala, iaitu syukur kita atas Islam yang Allah Ta'ala sudi berikan kepada kita hari ini dan selama-lamanya Allah Ta'ala beri kepada kita Islam ini. Maka syukur kita akan itu. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita berada di penghujung tahun, pada tahun-tahun Masihi. Sebab apa? Tahun Masihi ini tahun yang rapat dengan kita.
Dan kebanyakan kita cerdik pada tahun Masihi, dan kita pandai bab tahun Masihi ataupun kita senang dengan tahun Masihi ni. Adapun Hijri kadang kita tanya lupa, kan, tanya tarikh Islam hari ni berapa, tak ingat dah. Kita lebih dekat dengan tahun Masihi. Kalau kata ulama, kata tuan guru, kita berada di penghujung tahun Masihi, dan kita menunggu detik dan masa beberapa hari kita akan masuk kepada tahun baru. Maka pada kita sekarang, jom muhasabah balik diri. Dah hampir setahun dah pada tahun Masihi. Apa yang kita dapat? Apa bekalan kita? Tuan-tuan, setiap tahun kita akan dengar kematian, kan? Setiap tahun kita akan dengar ada orang yang akan meninggalkan kita. Sama ada orang itu jauh daripada kita, ataupun keluarga kita, ataupun sahabat kita, ataupun orang yang hampir yang kita sayang. Tiap-tiap tahun akan ada orang meninggal, dan tiap-tiap tahun akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Maka muhasabahlah diri. Sama siapa, jom kita muhasabah. Benda apa yang kita nak bawa balik kepada Allah Ta'ala? Apa bekalan kita untuk bawa berjumpa Allah Ta'ala? Sebab apa tuan-tuan? Antara syarat taqwa, kata Imam, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut, antara syarat taqwa itu isti'adadu bil yaumir rahil. Syarat taqwa itu bila mana kamu buat persediaan, kamu buat preparation untuk mengenangkan, untuk mendapat hari bertemu dengan Allah Ta'ala. Buat persiapan, preparation untuk bertemu hari dengan Allah Ta'ala. Isti'adadu bil yaumir rahil. Rahil ni daripada rihlah. Apa rihlah? Perjalanan yang jauh, bermakna mati. Maka tanda takwa kamu dengan Allah bila mana kamu buat preparation, bekalan kamu untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka persoalan kita sekarang, jom muhasabah balik diri. Apa persediaan kita, apa bekalan kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita masuk pada kitab kita, insya-Allah 20 sifat hati yang dikeji dan apa yang terpuji dan yang dikeji. Jom kita buat preparation dulu sebagai satu muhasabah diri kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan hati kita juga perlu buat preparation, sebab hati ini milik Allah Ta'ala. Hati ini satu anggota, satu perkara, satu daging yang ada pada kita, yang Allah Ta'ala nilai bagi kita. Dan bila Nabi sebut Allah Ta'ala tak nilai kita daripada semua anggota kita, melainkan apa yang Allah Ta'ala nilai kita ialah hati kita. Kesulang balik tuan, jom kita ambil, jom kita titik beratkan, jom kita fokuskan benda yang Allah Ta'ala tumpukan pada kita. Apa dia? Al-qalbun, hati kita itu. Maka preparelah hati, sebab hati ini akan dipulangkan kembali kepada Tuhan dia. Dan tuan, saya ulang balik, hati bukan milik kita. Hati kita akan pulangkan kembali kepada Tuhan empunya dia. Hati ini pinjaman saja bagi kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, seperti mana saya sebut minggu lepas, bila kita pinjam sesuatu, satu masa kita akan pulangkan kembali. Bila cukup tempoh, cukup penggunaan kita, kita akan pulangkan kembali milik yang apa, pinjaman kita daripada orang. Maka pinjaman kita daripada Allah Ta'ala kita akan pulangkan kembali. Maka hati ini pinjaman sahaja daripada Allah Ta'ala yang kita pasti akan pulangkan kembali pada Allah Ta'ala. Maka jom kita preparekan hati ini balik seperti sedia kala yang Allah Ta'ala berikan. Sebenarnya sedia kala hati ini bersih, jom pulangkan balik hati ini dalam keadaan bersih untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab apa Allah Ta'ala sebut, qalbin salim saja yang aku nak jumpa. Sebab dia hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selamat dari perkara-perkara yang tak baik, hati yang selamat daripada 10 sifat mazmumah. Sebab itu kata ulama, antara amal yang ulama suruh kita buat bila mana kita berwudu, ketika mana kita membasuh tangan kan, niatlah dalam hati dan berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bersihkan 10 sifat yang tak elok yang berada dalam hati kita. Itu amal ketika mana kita boleh, Allah Ta'ala izinkan kita berwudu, maka mintalah pada Allah Ta'ala ketika mana kita membasuh tangan itu, jom kita cucikan 10 sifat yang tak elok juga yang ada dalam hati. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, masuk kita pada 20 sifat hati yang terkeji dan yang terpuji, iaitu kita berhenti pada sifat yang ke-9, sifat loba ataupun lahap pada makan ini.
Tersambung pada hadis Nabi SAW, muka surat yang ke-24 sebelah kanan, iaitu loba pada makan. Dan kita ulang balik, loba pada makan ini, makan banyak ini ataupun lahap pada makan, punca bagi segala kejahatan. Kan kita baca balik, kita muzakarah balik yang awal perkataan ulama, bila mana makan itu menjadi satu keutamaan, perut mengisi makan yang terlampau banyak, maka dia akan menimbulkan dalam hati ini hubbul mali. Apa dia? Mencintai ataupun berkehendak ataupun tamak akan harta. Sebab bila mana nak makan yang banyak, bukan free. Bila dia ada perasaan dan dia suka makan yang banyak, lahap pada makan, tamak pada makan dia akan makan yang banyak. Bila makan yang banyak, dia perlu kepada fulus yang banyak. Ini punca kepada segala kejahatan, bermula daripada makan yang terlampau banyak. Bila makan banyak, dia akan mewarisi suka dan tamak kepada harta. Sebab apa? Makan yang banyak memerlukan fulus ataupun duit yang banyak untuk membeli. Maka bila mana dia penyakit dia satu, dia pindah kepada hubbul mal. Bila dia suka pada harta yang banyak, dia pindah pula kepada apa dia? Suka akan kemegahan. Sebab apa? Pada dia duit yang banyak, maka dia pindah kepada kemegahan. Sebab kemegahan itu mudah untuk mendapatkan harta. Apa dia? Pangkat, jawatan yang dimegah-megahkan. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, termasuk balik pada hadis Nabi SAW, qala musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain amin. Maka tersebut dalam asar, itu hadis Nabi SAW, peninggalan Nabi. Asar ni peninggalan ataupun kesan daripada Nabi tinggalkan. Sabda Nabi SAW, Nabi sebutkan, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sebut apa? Afdalukum indallahi atwalukum, sesungguhnya di antara kamu yang paling utama. Maka Nabi sebut ada di antara kita yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Ya kan? Dalam setiap hamba ini ramai, makhluk ramai. Siapa hamba? Hamba itu ramai. Maka siapakah hamba yang paling utama di sisi Allah Ta'ala? Ini Nabi sebut, afdalukum indallah, orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ala ialah ju'an wa tafakkuran, iaitu orang yang senantiasa berlapar. Orang yang berlapar dan juga banyak berfikir. Ini orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Berlapar itu ju'an daripada sebahagian daripada ibadah. Orang yang suka berlapar, orang yang berlapar, dia sebahagian daripada ibadah. Tuan-tuan, macam mana kita nak termasuk dalam golongan ataupun orang yang digelar dalam keadaan berlapar? Yang disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Mandi, dia sebut apa? Takkan dikira kamu sebagai ibadat yang berlapar. Kamu takkan dikira sebagai orang yang berlapar sehingga kamu boleh beramal sehari sekali saja kau makan. Orang yang berlapar itu dikira, kebaikan berlapar itu, kelebihan berlapar dikira bila mana kamu boleh beramal dengan sehari sekali saja makan mengikut sukatan dia. Kalau sehari 3 kali tak sampai lagi. Kalau sehari 2 kali tak sampai lagi. Sebab kata ulama, berlapar itu bila mana kamu boleh beramal dengan sekali sehari saja makan. Itu berlapar. Adapun amal-amal yang dibuat oleh sahabat-sahabat, tuan-tuan, yang dikirakan berlapar itu 3 hari sekali makan. Itu amal sahabat-sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 6 hari sekali makan. Jadi Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, kami keluarga Nabi, kami ahli Rasulullah, keluarga Nabi 2 bulan dapur tak pernah berasap. Tuan, siapa sebut? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia sebut apa? Dapur kami ni, keluarga Nabi ni, dapur kami dah tak berasap selama 2 bulan.
Sebab apa? Kami makan kurma dan juga ayak masak, al-ma'u wal tamar. Kami makan hanya sekadar ayak saja, ayak putih, orang tu kata ayak putih, ayak masak, ya? Dan tamar saja, dan kurma saja. Tuan-tuan, tu Nabi SAW yang patutnya Nabi dengan kita ni, tuan, kita dengan Nabi macam mana? Nak bezakan kita dengan Nabi tak sampai, tuan. Tuan-tuan boleh 2 bulan tak dapat, tak berasap dapur. Tuan-tuan, 2 bulan tu kita tak tahu dapur kita ni hilang asap bila, berasap sedia. Kan, tu kita, kan? Nabi pula makan ayak masak dengan kurma saja. Kita pun kurma juga, tuan. Kita kurma telur, kita kurma ayam, kita kurma daging. Kurma juga. Kami kurma juga, tapi kurma kita dengan kurma Nabi lain lah. Kurma kita ada kuah, kan? Kurma daging, kan? Bukan takat daging biasa, daging kambing lagi. Tu kita. Tapi Nabi SAW dalam tu amalan berlapar dia. Baru tuan, kita nak lawan sahabat-sahabat tak boleh, tuan. Sebab itu kata Nabi SAW, afdalukum indallahi atwalukum ju'an. Orang yang paling dikehendaki, orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang berlapar. Maka tak dikira seorang itu dengan amal berlapar bila mana mereka tak boleh beramal. Paling kurang sehari hanya sekadar sekali saja makan. Dan tuan, sekali makan itu bermakna dalam sukatan. Bermakna bukannya dia makan sekali juga, tapi dia cover 5 hari punya. Tu dia sekali makan 5 hari bertimbun, dia makan kenyang sampai malam. Bukan dia. Maksud dia dalam sukatan lagi makan dia. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka berlapar, seorang yang selalu berlapar ialah orang yang afdalu, yang utama di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Lapar itu sebahagian daripada ibadat. Dan kata Nabi SAW, kata ulama, kata Imam Ghazali, lapar itu juga dia mewarisi kesedapan dalam ibadat. Maksudnya dia bukan lapar yang tersangat-sangat, hanya sekadar makan dia membetulkan tulang belakang sahaja. Ni yang disebut oleh Islam, ni yang disebut oleh Nabi SAW. Makan itu sekadar membetulkan tulang belakang, bermakna makan itu sekadar memberi tenaga untuk dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu kita, itu Islam aja. Makan dan berhenti sebelum kenyang, sebabnya makan itu sekadar kita kuatkan diri untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, saya ulang balik, bila makan yang terlampau kenyang, tuan, kenyang itu biasa, tapi kenyang atas kenyang ni luar biasa, tuan. Ni yang dikatakan tamak makan. Orang yang makan sampai kenyang tak apa, kan? Bila kenyang berhenti cukup, okey, itu biasa. Tapi tamak pada makan, loba pada makan ni, bila kenyang dia makan lagi. Bila kenyang, mulut duk kata kenyang, tapi dia boleh masuk lagi, dia makan lagi. Kenyang yang atas kenyang. Ni tamak pada makan. Dan tuan, bila kenyang yang terlampau kenyang ni, dia akan hilang satu nikmat, kata ulama. Bila kenyang, tuan, benda sedap yang ada di depan mata hilang, nikmat kesedapan itu hilang. Dan orang yang kenyang, yang terlampau kenyang, kesedapan, nikmat sedap itu akan hilang pada dia. Hantarlah makanan 5 bintang pun, hantarlah makanan paling sedap pun, hantar ini sedap ni, dia kata hantar tengok sedap ni, dia kata aku tak lalu dah, nak termuntah dah aku makan. Hilang nikmat sedap tu, hilang. Sedangkan semua orang nampak sedap, tapi dia nampak aku tak lepi, aku tengok pun nak muntah. Hilang nikmat sedap. Tapi kalau orang tu berlapar, maksud dia makan tidak sampai kenyang, makan sekadar membetulkan tulang belakang, maka nikmat kesedapan itu takkan hilang. Dia tengok ini sedap, nikmat sedap, takkan hilang. Kalau tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang kesulang balik, orang pertama yang diutamakan di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang berada dalam kondisi ataupun dalam amalan berlapar. Dan juga kata Nabi SAW, wa tafakkuran, dan orang yang senantiasa berada dalam fikiran, suka fikir banyak. Dan fikir pula bukan fikir pasal benda lain, bukan fikir mampu, fikir berkenaan hal akhirah. Maka berfikir itu orang yang banyak fikir, orang yang gunakan akal, senantiasa menggunakan akal ni, orang ini afdalu indallah, orang yang senantiasa ataupun orang yang diutamakan di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, fikir ini kita nak fikir apa, tuan? Dengan akal yang Allah Ta'ala bagi. Yang membezakan kita dengan makhluk lain, akal kita. Tuan, sebab akal inilah yang akan membezakan baik buruk. Akal kita inilah yang membezakan, yang menjadikan kita orang yang mumayyiz, yang boleh membezakan baik buruk, jahat buruk, tak elok baik. Akal kita menggunakan fikiran.
Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam kitab Al-Jahirul Maw'um wa Munabbihatil Qulub disebut dalam hadis Nabi SAW daripada Abi Sulaiman, Nabi sebut apa? At-tafakkurun fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalbu. Ini antara benda akal kita nak fikirkan ke mana, akal kita nak sibukkan ke mana sebenarnya ni. Sebab apa? Dalam hikam sebut dalam Tauhid Arsalan, kita Tauhid Arsalan, apa kata ulama, apa kata Imam Arsalan? Al-majghulun la yushghal. Orang yang disibukkan, orang yang sibuk, orang yang telah sibuk tidak dapat disibukkan lagi. Al-majghulun la yushghal. Orang yang sedang sibuk, orang yang telah sibuk tidak akan dapat disibukkan lagi. Kerana persoalan dia sekarang, kita nak sibukkan fikiran kita di mana? Maka bila mana kita banyak fikir, sibukkan fikiran kita tentang makhluk, maka dia takkan sibukkan fikiran tentang Allah lagi. Sebab apa? Kaedah dia sebut al-mashghul la yushghal. Yang sibuk takkan dapat disibukkan lagi. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kata Imam Hasan Basri dalam kitab Durratul Hikam, min alamatil i'radillah ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah Ta'ala murka kepada seorang hamba itu bila mana Allah Ta'ala buat bagi dia, menyibukkan dia dengan benda yang tak ada faedah. Bila dia sibuk dengan tak ada faedah, maka dia takkan disibukkan lagi dengan yang barang yang berfaedah. Tuan-tuan, soalan dia sekarang, fikiran kita nak jadi orang yang afdalu indallah, nak jadi orang yang diutamakan di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang tafakkuran, orang yang banyak berfikir. Soalan dia sekarang, kita nak banyak fikir ke mana? Jangan salah faham, bila Nabi sebut orang yang di sisi Allah Ta'ala itu diutamakan ialah orang banyak fikir, nanti dia salah faham lah. Kan fikir ke mana pun tak apa dah. Kita ni tuan, masalah kita bukan kita tak faham, bukan kita ni, kita cuma salah faham dalam hadis Nabi, dalam kalam Al-Quran, dalam agama ni. Bukan kita tak faham, tapi salah dalam memahami. Sebab tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini bermakna, Iqra bukan satu makna. Kata ulama, Iqra itu bercabang makna dia. Iqra itu apa dia? Makna yang pertama membaca. Dan baca bukan baca saja, mengaji. Bila mengaji kena ada guru. Sebab apa? Yang memahamkan kita itu Allah Ta'ala, yang menyampaikan ia daripada guru-guru. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka silap kita dalam pengajian bukan tak faham, tapi salah dalam memahami ilmu yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Kita bukan tak faham, kita salah faham. Murid-murid bukan tak faham apa yang guru ajar, murid-murid salah faham. Tuan-tuan, guru yang satu mengajak 40 orang murid, pengajian yang sama, guru cakap benda yang sama, nota yang sama, salinan yang sama, tapi faham yang berbeza. Faham tak? Faham, tapi faham itu khilaf, faham yang tak sama, salah dalam memaham. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Allah Nabi sebut apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Maka siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia pada dia kebaikan, man yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak kurniakan, nak beri kepada dia kebaikan, kesolehan, maka Allah Ta'ala buat apa? Yufaqih. Allah Ta'ala akan fahamkan dia dengan agama. Maka orang yang Allah Ta'ala nak jadikan dia orang yang baik, orang yang soleh, Allah Ta'ala akan beri dia kefahaman dalam pengajian dia. Kalau saya ulang balik, saya, ustaz-ustaz, ulama-ulama, guru-guru, teacher hanya menyampaikan sahaja, hanya memberi sahaja ilmu, tapi kefahaman itu milik Allah Ta'ala. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, guru-guru hanya menyampaikan sahaja, tapi kami tak boleh bagi faham. Anda faham itu milik Allah Ta'ala. Maka nak dapat kefahaman, beradablah. Beradablah dengan majlis ilmu, beradablah dengan guru, dan yang paling penting beradablah dengan Allah itu. Maka faham milik kamu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, sebab saya balik tafakkuran. Maka orang yang utama di sisi Allah Ta'ala itu orang yang banyak berfikir. Soalan dia, nak berfikir ke mana?
Maka Nabi SAW sebut, tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalbu, wa tafakkuru fid dunya hijabun 'anil akhirah. Kata Nabi SAW, maka fikir yang kepada dunia itu, tafakkurun fid dunya hijabul akhirah. Siapa yang banyak fikir tentang dunia, siapa yang banyak menyibukkan fikiran tentang dunia, maka dia akan terhijab, dia akan terdinding dengan akhiratnya. Maka siapa yang menyibukkan fikiran dia dengan dunia, maka dia tak akan tersibuk lagi dengan akhiratnya. Dan Nabi sebut, wa may tafakkura fil akhirah, dan siapa yang sibukkan fikiran dia dengan akhirat, yurisul hikmah wa yuhyil qalbu. Apa dia? Dia akan mewarisi hikmah, mewarisi ilmu hikmah daripada Allah Ta'ala. Siapa dia? Orang yang banyak berfikir akan akhirat itu, yurisul hikmah, akan mewarisi ilmu hikmah daripada Allah Ta'ala, wa yuhyil qalbu, dan akan menghidupkan balik hati-hati yang mati. Maka ilmu hikmah tak akan turun kepada hati yang mati. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, saya sebut apa? Hati itu ada penyakit dia, dan setiap penyakit itu ada ubatnya. Dan penyakit bagi hati itu ialah lalai, dan ubat bagi kelalaian itu ialah berfikir. Ini kata ulama. Dan hati kita ada penyakit. Penyakit itu ialah namanya lalai. Dan bila lalai, ubatnya kata ulama ialah banyakkan berfikir. Sebab berfikir itu menghidupkan hati yang lalai. Berfikir itu mencahayakan balik hati yang lalai. Maka hati yang lalai itu kata ulama padang kepada syaitan. Padang maksud dia home dia, tempat dia beraksi. Gelanggang syaitan ialah lalai. Bila mana ada lalai dalam hati, bermakna syaitan telah menguasai hati. Bila menguasai hati, bermakna hati kita mati. Bila hati kita mati, macam mana kita nak yufaqih fid din dalam ilmu hikmah Allah? Macam mana kita nak faham agama dalam ilmu hikmah daripada Allah Ta'ala? Maka balik, maka makan yang banyak dalam kategori berlapar ini, orang yang berlapar dan orang yang banyak berfikir itu, kata Nabi SAW, maka orang ini afdalu indallah, orang yang diutamakan oleh Allah Ta'ala. Wa abghadukum ila Allah Ta'ala kullu akulin syarubin. Dan kata Nabi SAW, di antara kamu paling utama di sisi Allah ialah orang yang paling selalu berlapar dan banyak berfikir. Dan di antara kamu yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah setiap yang makan yang banyak dan minum yang banyak dan banyaknya tidur. Makan banyak. Orang yang paling Allah Ta'ala benci, abghadu, orang yang Allah Ta'ala marah bila makannya banyak, minumnya banyak dan tidurnya banyak. Tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka bila makan banyak, minum banyak, kata ulama, dia akan mewarisi satu sifat yang tak baik, satu sifat yang tak elok pada diri, tidur yang berlebihan, tidur yang banyak. Kan? Makan tak banyak pun tidur banyak, kan? Makan tak banyak pun tidur banyak, makan banyak, kan? Dia mewarisi malasnya dalam ibadah. Maka dunia itu termasuk juga, kata Imam Ghazali, diterjemahkan dunia itu pada makan. Maka makan ini dunia. Dan kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dunia ini pengacau kita, dunia ini penghalang kita dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Bila makan yang banyak, minum yang banyak, dia akan mewarisi kemalasan dalam ibadat, dia akan banyak kepada tidur itu. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kesulang balik sifat ataupun punca kepada sifat-sifat yang tak elok dalam hati bermula kepada segala banyaknya kejahatan kita, bermula pada loba atas makan kita. Maksudnya makan yang tak ada kontrol, makan yang tak dijaga, lahap pada makan ataupun tamak pada makan ni, makan yang terlampau kenyang dan juga tamak ini pada dia makan yang banyak dan dia tak, yang dia menahan ia pada makan itu dan takkan diberi kepada orang lain. Ini makan pada dia makanan, dan bila orang memerlukan, orang yang lapar, dia takkan bagi. Sebab hilang pada dia satu nikmat ataupun satu kelebihan ataupun satu rasa hilang pada dia. Orang yang makan banyak hilang rasa berperi kemanusiaan.
iaitu dia akan memikirkan semua orang akan kenyang macam dia. Sebab dia terlampau kenyang, dia hilang rasa orang lain lapar. Dia rasa semua orang kenyang. Satu benda yang hilang pada dia, rasa orang lain memerlukan. Maka lahap pada makan, tamak pada makan, punca bagi segala kejahatan yang timbul dalam hati. Saya ulang balik, makan yang banyak menyebabkan nafsu yang melonjak-lonjak. Nafsu yang melonjak-lonjak, dia berpindah kepada tamak akan harta. Tamak akan harta berpindah kepada tamak akan kemegahan. Bermakna dia memerlukan pangkat, ilmu, pangkat dia, jawatan dia, dia bangga dengan jawatan dia. Di situ bermulalah sifat riya. Di situ bermulalah sifat sombong. Di situlah bermula sifat hasad. Dan tuan dan puan hati Allah Ta'ala sekalian, ulang balik. Dan ilmu hikmah tidak akan turun. Dan tuan kata ulama, ilmu hikmah itu langsung daripada langit, daripada Allah Ta'ala, turun daripada langit, masuk ke dalam hati kita. Dan terhalangnya ilmu hikmah ni daripada masuk ke hati bila mana kamu ada hasad kepada sahabat kamu, ilmu hikmah takkan masuk. Hati itu takkan menerima ilmu hikmah bila mana mewarisi sifat hasad daripada iblis. Lalu tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka berpunca daripada mana? Saya ulang balik, berpunca daripada makan yang banyak menyebabkan hati tak elok. Dan saya ulang balik tuan, hati ini jom kita bersihkan balik. Sebab apa? Satu ketika, satu masa yang kita tak tahu bila, sebab tak dijamin oleh Allah Ta'ala, kita akan pulangkan balik kepada Tuhan ampunya dia. Sebab apa? Kita tak berada atas makam baqa, kekalnya. Kita tak berada atas makam kekal, tapi kita akan rosak, kita akan binasa, kita akan musnah, iaitu fana kita, lawan kepada baqa. Maka kita akan musnah, hati kita akan rosak, iaitu tanda kita akan bagi balik segala apa yang Allah Ta'ala pinjamkan, kita akan serahkan kembali. Dan dengan saya ulang balik, illa liya'budun, dasar kepada kehidupan kita ibadat terus kepada Allah Ta'ala, dan menyucikan hati, menjaga hati itu termasuk dalam ibadat, sebab nak pulangkan balik hati ini kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah segala dosa kami hari ini, ya Allah, pagi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami percaya dan kami yakin, ya Allah, bahawa pagi yang kami hadir ini, solat subuh berjemaah ini, bersama kami dalam majlis ilmu ini, ya Allah, kami yakin bahawa, ya Allah, ada pahala daripada Engkau, ya Allah, ada ganjaran daripada Engkau, ya Allah. Maka tak lupa juga kami, ya Allah, untuk kami hadiahkan kepada kedua orang tua kami juga, ya Allah, dan kepada orang-orang yang kami sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, di kalangan kami ini ada yang sakit, ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, di kalangan kami ini ada yang berhutang, ya Allah, maka Engkau lansaikanlah hutangnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, di kalangan kami ini ada yang bergaduh, ya Allah, maka Engkau berbaik-baikkanlah mereka balik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, dalam kalangan kami ini ada yang berhajat kepadamu, ya Allah, Engkau tunaikanlah hajatnya, ya Allah, dan hajat kami juga, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintaimu, ya Allah. Wa hubbu man yuhibbuka, jadikanlah kami orang yang mencintaimu, ya Allah. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan jadikanlah kami orang yang mencintai akan amal yang mendekatkan kami untuk mencintaimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, rezekikan kami, ya Allah. Berilah kami peluang, ya Allah, dan kuasakan mulut kami, ya Allah, sebelum kami menghembuskan nafas yang terakhir, ya Allah. Berilah kami izin, ya Allah, untuk kami ucapkan satu kalimah, satu lafaz yang kami perlukan, ya Allah, iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.